Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit kepada awak berkaitan dengan penyediaan mini project. So, ini adalah dokumen yang saya share dalam Google Classroom dan juga WhatsApp, dan awak boleh tengok di sini maklumat ataupun dokumen berkaitan dengan penyediaan mini project. So, seperti mana sedia maklum bahawa untuk mini project ianya mengandungi 25% daripada penilaian berterusan, dan sepatutnya mini project kita akan cover untuk topik yang keempat dan juga topik yang kelima. Okey, berkaitan dengan project ideas, nanti pada akhir nanti awak akan present project dalam bentuk PowerPoint. Sebab ada dua pilihan yang diberikan pada awak untuk present, iaitu sama ada poster ataupun menggunakan PowerPoint slide. So saya memilih untuk menggunakan PowerPoint slide. Okay, take in mind bahawa penggunaan PowerPoint slide adalah pilihan dalam awak buat presentation pada saya. Kemudian setiap kumpulan akan diberikan ahli kumpulan setelah agihkan mengikut senarai yang juga saya akan share dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Setiap kumpulan akan present antara 10 hingga 15 minit. Jadi cara presentation adalah dengan awak buat menggunakan YouTube. So awak sediakan hasil mini project, kemudian dokumen yang diperlukan untuk dibentangkan dalam PowerPoint, dan pembentangan tersebut adalah mengambil masa antara 10 hingga 15 minit. So, selepas itu ketua kumpulan awak agihlah dalam kumpulan awak, dan tempoh masa diberikan untuk 10 hingga 15 minit, dan selepas itu kena upload ke dalam, ketua kumpulan kena upload ke dalam YouTube, dan YouTube itu awak akan beri link kepada saya akan sediakan Google Form nanti pada Google Classroom, Google Form pada Google Classroom. Dan bila awak memikirkan berkaitan dengan idea project, awak kena fikirkan berkaitan dengan title, project description, objektif, diagram. Diagram ni adalah awak sketch hasil draft awal, sketching awal berkaitan dengan design yang awak nak buat berkaitan projek awak. Kemudian material and cost, lagi murah ataupun lagi baik awak menggunakan barang-barang yang recycle, itu lebih baik. Result and discussion, kemudian impact. Okay, ini adalah idea untuk awak menyediakan proposal. Okay, mini project proposal awak perlu serahkan kepada saya sepatutnya pada 18 Mac, tapi saya lanjutkan sehingga 15 April. Okay, ingat hingga 15 April. So saya tulis ni hingga 15. Oh, ini protected document. Okay, tak apa. So hingga 15 April 2022, dan tarikh akhir untuk awak submit. Apa maksud submit? Maksudnya awak kena bagi link kepada saya dalam Google Classroom pada Google Form yang saya sediakan pada 22 Mei paling lewat. Okay. Dan untuk proses penilaian, ini adalah kriteria yang saya akan lihat, iaitu daripada segi konten 50%, physical concept 30% dan juga end product 20%. Okay. Alright. Di dalam ini project awak boleh rujuk kepada barcode ini, di mana video menunjukkan contoh-contoh projek yang awak boleh berhasilkan berkaitan dengan chapter 4 and chapter 5. Juga saya ada kongsi tambahan, kalau awak perasan link YouTube ini adalah link YouTube yang saya bagi untuk tambahan-tambahan knowledge yang awak boleh dapat berkaitan penyediaan mini project daripada chapter 4 dan juga chapter 5. Okay. Awak boleh rujuk dan carikan idea. Kemudian kita akan rujuk kepada part yang seterusnya, iaitu assessment criteria. So ini adalah assessment criteria yang akan saya perhatikan, iaitu tadi saya kata content 50%, dalam content tersebut adalah project description yang awak perlu bentangkan dalam PowerPoint, objektif, projek dijalankan, kemudian diagrams, maksudnya sketching yang awak buat tu mesti ada dalam bentuk
pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan atas. Okey. Kemudian kalau ada dalam bentuk 3D. Selain daripada gambar yang awak ambil hasil produk awak yang telah siap. Kemudian material and cost dan juga result and discussion. Okay, result and discussion adalah berdasarkan projek, bukan berdasarkan aktiviti kumpulan. Saya tak nak awak buat result and discussion based on your activities in group, but based on the mini project, the model that you have create. Okay, kemudian kita tengok pada apply physics concept, macam mana awak mengaplikasikan konsep fizik dalam awak punya mini project. Dan yang terakhir adalah fungsi and creativity. Maksudnya adakah projek awak berfungsi dan kreativiti pada projek awak yang dihasilkan. Maksudnya adakah awak kreatif dalam menghasilkan projek. Itu adalah berkaitan dengan description of mini project. Kemudian perkara yang seterusnya yang awak perlu buat adalah proposal. Ini adalah proposal yang awak perlu lengkapkan maklumat di sini. Okay, saya akan share nanti dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Dan awak perlu isi yang pertama sekali adalah mini project title. Okay, kemudian project overview and description, project objective and scope, material, cost, time and eco-friendly. Ini adalah proposal, idea awal, design awal yang awak akan buat untuk mini project yang final nanti. Okay, proposal awak perlu serahkan pada saya macam saya katakan tadi pada ataupun sebelum 15 April. Okay, termasuk sketch model yang awak nak kena buat. Okay, dan projek akhir tadi macam saya katakan tarikh tadilah. Kalau tak silap saya pada 22 Mei. 22 Mei adalah tarikh akhir. So ini adalah awak serahan proposal. Okey, walau bagaimanapun macam saya maklumkan dalam kelas. Okey, sebelum tu. Ini adalah rubrik yang saya akan gunakan untuk menilai mini projek awak. Okey, untuk menilai mini projek awak boleh tengok macam mana untuk awak dapatkan markah penuh. Okay, apa yang macam ni kan. Jadi macam mana awak nak dapatkan markah penuh? Excellent, good, satisfactory, unsatisfactory. Okay, macam mana awak nak dapatkan markah penuh? Okay, ini adalah panduan yang awak boleh bertengok lah kalau awak nak skor markah penuh. And then macam saya katakan pada awak dalam kelas, penghasilan mini project ini adalah seperti serampang dua mata. Satu untuk penilaian mini project yang memberikan markah kepada awak. Dan satu lagi kita akan masuk ke dalam pertandingan STEM yang akan memberikan hadiah kepada awak kalau berjaya. So maksudnya macam ni, tadi kita dah buat projek ataupun mini project awak. Model awak mesti memenuhi kriteria ini. Okay, model yang awak buat mesti memenuhi kriteria ini. Secara tidak langsung, semua pelajar bagi sesi ini yang mengambil DBS 10012 bagi sesi 2 2001-2012 perlu membuat model yang sama tetapi bukan ambil yang kawan-kawan dan menyatakan awak punya. Pensyarah akan ada satu kaedah untuk menyatakan bahawa awak tidak mengambil model kawan-kawan awak punya menjadikan awak punya bahan mini project. Okay. So apa yang patut ada di sini, kita nak buat tajuk mini project adalah nanti dekat tajuk proposal awak ada working model elastic potential energy and kinetic potential energy. So pengenalan, pembinaan model ini adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan dalam mini project khusus DBS 1012. Kaedah penilaian, nampak. Kaedah penilaian adalah merujuk kepada rubrik seperti mana yang diedarkan kepada pelajar. Okey, kaedah penilaian ini yang memberi markah pada awak sama ada awak nak dapat markah penuh ataupun tak, sama ada nak dapat 25% 25/25 ataupun awak akan kurangkan markah tersebut. Fokus utama penghasilan modul ini adalah untuk melihat kefahaman pelajar terhadap konsep perubahan tenaga melibatkan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. So, ia juga bertujuan untuk memupuk kerja berkumpulan dalam menghasilkan model, menyediakan pelaporan serta kreativiti dalam melaksanakan pembentangan mini project. Okey, syarat-syarat dia untuk awak membuat pembentangan kepada saya dan juga untuk awak menyertai
menyertai STEM adalah yang pertama sekali adalah semua pelajar yang mengambil kursus adalah wajib menyertai. Semua kumpulan yang buat akan sertai. Kemudian penyertaan adalah secara berkumpulan, maksudnya ketua kumpulan awak perlu manage ahli kumpulan awak, jangan memalukan kelas awak. Okey, kemudian penilaian mini projek adalah merujuk kepada rubrik mini projek yang telah disediakan oleh JPPKK. Yang ini penilaian untuk mendapatkan markah. Modelnya nanti kita akan masuk untuk bertanding. Pertandingan ada syarat yang ditentukan oleh tim pasukan STEM. Okey. Dan saya rasa pelaksanaan pertandingan STEM ni adalah pada 16 Jun. Kalau tak silap saya 16 Jun. Okey. Jadi bila awak buat model awak untuk penilaian bagi mendapatkan markah dan juga untuk pertandingan, yang pertama sekali kita melihat kepada rubrik penilaian mini projek itu satu. Kemudian kreativiti awak menghasilkan model. Model ini adalah kita buat untuk mendapatkan jarak perjalanan yang siapa yang paling jauh. Okey, siapa yang paling jauh. Kemudian kekemasan akhir model, kemudian jarak macam saya kata tadi, jarak perjalanan model, maksudnya model awak tu boleh bergerak paling jauh, kira pemenang. Kemudian pergerakan lurus, maksudnya bila awak buat dia tak pergi ke kiri dan ke kanan. Okey, syarat penyertaan adalah botol ini 3 syarat wajib iaitu awak perlu menggunakan botol air yang 1 liter, maksudnya recycle. 4 keping CD pun CD yang recycle. Kemudian gelang getah yang diameternya tu adalah 4 cm dan awak boleh guna dalam satu masa maksimum 5 getah. Okey, 5 getah awak boleh pakai. Okey, ini saya kongsikan dengan awak video YouTube yang kita nak model ini dihasilkan. Okey, jap. Tengok ada iklan pula, jap. Kita nak cancelkan iklan. Okey. So ini adalah model yang dihasilkan. Okey, ini yang saya nak nanti. Ini adalah alatan yang dipakai. Okey, ini okey. So awak buatlah macam mana pun untuk menghasilkan produk akhirnya nanti adalah seperti ini. Okey, tapi saya tak berapa gemar dia punya kalau awak tengok dia punya akhir dia punya projek yang dia buat, sebab saya tak melihat daripada kekemasan. Kalau awak tengok nanti dia agak macam kerja yang kita kata orang yang malas lah. So kalau awak tengok sini, so kalau tengok dia punya shaft ni pun bengkang-bengkok. Patutnya sebagai pelajar IPT yang awak rasa awak lebih baik, maka saya nak melihat hasilnya lebih baiklah. Tak adalah sebengkok ini, depan dan belakang nampak bengkok kan. Kalau awak tengok dia bergerak pun, dia bergerak dengan tidak kemas. Maka kalau awak buat pada saya nampak hasilnya bagus, tetapi saya tak naklah macam ni. Okey, saya nak benda tu kita nampak kemas. Okey. Okey, saya rasa kalau awak ada apa-apa persoalan berkaitan dengan perkara ini, awak boleh tengok link YouTube ini. Tapi yang saya harap adalah bila model tu siap nanti, ianya adalah satu model yang kita nampak kemas, bukan dibuat dalam masa 1 ataupun 2 jam. Ia adalah perancangan kumpulan dan ketua kumpulan perlu manage ahli kumpulan dia. Saya tak ambil kisah sama ada kawan awak menumpang ataupun kawan awak tidak membantu. Yang saya tahu adalah by the end, markah adalah secara berkumpulan. Itu adalah dalam penilaian. Kemudian satu lagi, bila awak bawa model awak untuk bertanding dengan berpuluh-puluh lagi pasukan daripada kelas-kelas lain, kalau awak buat model awak secara cincai, tahu cincai kan? Maksudnya sambil lewa, maka awak akan malu sendirilah. Okey. Jadi jaga image awak, jaga image kelas awak, hasilkan model yang bagus, sebab semua orang akan menghasilkan model yang sama, tetapi bergantung kepada kreativiti dia. Kreativiti, ingat 3 komponen asas ini, macam saya katakan ini adalah 3 komponen asas, okay, yang dinilai. Tetapi kreativiti awak untuk melajukan botol
botol awak tu menggunakan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik, itu atas kreativiti sendiri. Okay, so saya rasa itu sahaja. Kalau ada sebarang isu, awak boleh rujuk saya dalam WhatsApp ataupun ketika kita dalam kelas. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk taklimat berkaitan dengan mini project. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.